Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin Pagi 2 Julai bersama saya Adin Hussein. Tajuk utama pagi ini. Kanak-kanak berusia 2 tahun lemas terjatuh ke dalam kolam ketika hadiri rumah terbuka. Zainal Abbas letak jawatan sebagai Ketua Jurulatih Olahraga Kebangsaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun lemas selepas terjatuh ke dalam kolam hiasan di sebuah rumah di Kampung Labu Kubung, Kuala Kangsar, Perak. Mangsa Muhammad Akil Irfan Muhammad Hafiz disahkan meninggal dunia awal pagi semalam ketika menerima rawatan di Hospital Raja Pemaisuri Bainun di Ipoh. Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar ACP Razali Ibrahim berkata, mangsa pergi ke majlis Aidilfitri di rumah berkenaan pada pagi Ahad bersama ibunya. Namun kira-kira jam 2.45 petang, mangsa ditemui oleh salah seorang saudara dalam keadaan tertiarap di dalam kolam berkedalaman kira-kira 1 meter. Ketika kejadian, ibu mangsa berada di dalam rumah, manakala mangsa berada di luar untuk bermain dengan saudara mara yang lain tanpa pengawasan. Mangsa yang disahkan meninggal dunia akibat kecederaan otak yang teruk selamat dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Pulau, Padang Rengas. Ibu mangsa ditahan untuk sesalan lanjut mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang wanita warga emas yang dikuatiri lemas selepas terjatuh dari sebuah feri disambung semula jam 8 pagi tadi. SAR digerakkan oleh pasukan polis, Maritim Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang bagi mengesan mangsa Lai Ah Yin, 73 tahun. Dia dikatakan terjatuh selepas feri bergerak kira-kira 10 minit dari pangkalan Sultan Abdul Halim, Butterworth petang semalam. Ah Yin dikuatiri lemas selepas terjatuh dari pengangkutan itu ketika dalam perjalanan menghala ke arah Pulau Pinang kira-kira jam 6.30 petang. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Asisten Komisioner Nur Zaini Muhammad Nur berkata, kejadian itu disaksikan seorang penumpang feri lain yang berselisih dengan feri yang dinaiki mangsa. Pemeriksaan oleh petugas feri di bahagian bawah dek kemudiannya menemui sebuah kereta yang ditinggalkan tanpa pemandu. Setakat ini, operasi SAR belum menemui mangsa. Dua keluarga membabitkan 15 penghuni tinggal sehelai sepinggang apabila rumah mereka hangus dijilat api. Kebakaran berlaku di Kampung Losong, Haji Long, Kuala Terengganu jam 7.30 malam tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu, Timbalan Pengusaha Bomba Roziza Abni Hajar berkata, 3 jentera bersama 25 anggota dikejarkan ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan jam 7.48 malam. Ketika kejadian, pemilik salah sebuah rumah terbabit, Hakimah Aziz, 65 tahun, sedang berbuka puasa bersama 2 orang anaknya dan 3 cucu. Mangsa terdengar bunyi dentuman di tingkat atas sebelum mengarahkan semua ahli keluarganya keluar menyelamatkan diri. Jarang jiran ni bagi tahu pun kita tak dengar mana bab tutup pintu. Kalau ni dengar lepung kuat tu baru buka pintu tengok Allah ada api anak tu. Kita pun tengok ingat api mana. Dan awal kan guana memang dari atas ke atas ha. Sementara itu, sebuah lagi rumah dihuni 2 warga emas yang juga abang Hakimah, Khairuddin Aziz, 70 tahun dan isteri Bariza Muhammad Yusof, 58. Bagaimanapun pasangan warga emas itu yang berada di dalam rumah ketika kebakaran berjaya diselamatkan anak saudara mereka. Mereka kan dengar kata api-api pun keluar terus. Keluar terus saya pun suruh dia pakai semua lah, kata pakai semua lah. Dia pun tarik lah api orang dah padam kan gelap. Tarik makcik keluar kot pintu belakang. Anggota bomba berjaya mengawal api daripada merebak ke rumah bampiran kira-kira 30 minit kemudian. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih disiasat. Kementerian Kesihatan memutuskan untuk menggantung lesen kilang memproses air minuman Starfresh yang didapati tercemar dengan bakteria Pseudomonas aeruginosa berkuat kuasa Jumaat lalu. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya turut melarang segala aktiviti pemprosesan dan pengeluaran air minuman berbungkus AMB bagi tujuan perdagangan atau perniagaan.
Kementerian turut mengarahkan kilang terbabit untuk menjalankan tindakan pembetulan pemprosesan penghasilan produk AMB dalam tempoh penggantungan. Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan menjalankan penilaian ke atas kilang terbabit dan mendapati program jaminan keselamatan makanan tidak dilaksanakan dengan berkesan. Di samping itu, hasil analisis terhadap jenama Starfresh yang dieksport ke Singapura dan jenama Waterfunds yang dijual di pasaran tempatan tidak mematuhi Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Pada masa sama, pihak kilang memaklumkan bahawa mereka akan menarik balik secara sukarela lain-lain jenama produk AMB yang terlibat iaitu Iceberg, Sukahati, Rofina, Dixie Green dan Dixie Blue. Singapore Food Agency SFA sebelum ini memaklumkan pengimportan semua botol minuman dan air mineral dari pengilang AMB terbabit dikesan mengandungi bakteria itu. Setiap kilang di Pasir Gudang Johor diwajibkan mengambil 1 atau 2 sekolah di kawasan berkenaan sebagai sekolah angkat dengan menyediakan alat pengesan gas bagi memantau bacaan kualiti udara secara berterusan. Jabatan Alam Sekitar akan membuat arahan mandatori untuk memastikan kilang membekalkan alat pengesan itu dalam masa terdekat. Langkah itu dipersetujui pengusaha-pengusaha kilang di Pasir Gudang dalam satu pertemuan bersama Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Menterinya, Yeo Bee Yin, akan membentangkan satu memorandum kepada Jemaah Menteri supaya peruntukan untuk memasang stesen pemantauan bahan-bahan cemar udara secara tetap dibuat secepat mungkin. Ya, bermaksud bahawa di Pasir Gudang kita akan ada stesen yang automated. Pollutant monitoring kita akan install di Pasir Gudang secepat mungkin. Saya akan bentangkan kepada Kabinet terus untuk install automated ini. Lepas kita install ini, rakyat di Pasir Gudang boleh online dan check. Straight away you boleh dapat bacaan daripada. Antara persetujuan lain yang dicapai dalam pertemuan itu adalah seruan untuk pengusaha kilang bertanggungjawab atas pengeluaran, pelepasan dan pengendalian sisa bahan kimia mereka. Dalam pada itu, insiden yang berlaku sejak 20 Jun itu disifatkan unik kerana hanya berlaku di kawasan sekolah. Menurut Yeo Bee Yin, sekiranya isu itu dikatakan selesai melalui bacaan kualiti udara, ia boleh dianggap selesai kerana bacaan kualiti udara sememangnya dalam keadaan baik. We'll see the symptom. We'll continue to do a bacaan and then to check with the symptom whether it correlates. And then until and unless we found that there is a punca, that we will continue to do that. And as I said, we will commission a study on loading analysis. There is, of course, some theories on loading that is happening right now, on the loading in Pasir Gudang and the wind, how because it is actually saturated, that it with the air density, that it goes to different people, that is hypersensitive to that. Tambahnya, mangsa yang mengalami simptom akan menjalani 2 peringkat saringan kesihatan di sekolah dan klinik kesihatan. Mangsa yang memerlukan pemeriksaan lanjut akan dirujuk ke hospital berdekatan. Sehingga kini 4 pelajar telah dirujuk ke Hospital Sultan Ismail bagi mendapatkan pemeriksaan lanjut. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pula menggesa semua pihak tidak mengeluarkan kenyataan yang boleh mencetuskan kebimbangan penduduk di kawasan yang terjejas akibat pencemaran udara itu. Kerajaan ujarnya menghormati kepakaran dan mana-mana kajian yang dijalankan, namun enggan kenyataan yang dikeluarkan menambahkan lagi kebimbangan. Membuat komentar-komentar yang di luar bidang kepakaran kerana mungkin saja akan mencetuskan rasa kegelisahan kerana persoalan yang dibangkitkan itu adalah satu bidang carcinogenesis. Teori of carcinogenesis itu satu bidang yang sangat kompleks. Saya selaku seorang toksikologis pun saya akan berhati-hati membuat kenyataan-kenyataan seperti itu.
Beliau mengulas pendedahan pensyarah kanan Fakulti Kejuruteraan Kimia Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam, Dr. Zulkifli Abdul Rashid, bahawa antara 3 jenis gas dikesan di pasir gudang mempunyai sifat karsinogenik yang mampu mengakibatkan kanser. Beliau dilaporkan berkata kanser boleh berlaku jika seseorang terdedah kepada gas acrylonitrile setiap hari atau terlalu lama. Dan berikut pula kisah pilu pengalaman seorang pelajar yang koma 3 hari akibat terhidu pencemaran sisa kimia Sungai Kim Kim 3 bulan lalu. Dia merayu pihak berkuasa segera mencari punca pencemaran itu kerana tidak mahu nasib sama menimpa rakan-rakan yang lain. Kalisha Asfa Abdullah, 15 tahun, pelajar sekolah menengah kebangsaan Pasir Gudang 1 berkata, kejadian berlaku 20 Mac lalu. Dia dan rakannya terhidu bau yang tidak menyenangkan sebelum diarah berpindah dari tingkat atas ke bilik makmal di tingkat bawah. Setibanya di makmal, dia tidak dapat bernafas dan seluruh otot badannya kejang sebelum dikejarkan ke Dewan Orang Ramai Taman Pasir Putih yang ketika itu dijadikan pusat rawatan sementara. Exam tu baru saya start rasa sesak nafas, nak muntah-muntah. Baru tak sampai setengah jam dah jawab. Cikgu kata pindahkan murid-murid yang dekat kelas tingkat atas ni pergi dekat makmal. Sampai dekat makmal tu saya terus dah sesak nafas sangat. Dah start rasa nak muntah-muntah. Jadi cikgu kata bawa semua murid pergi dewan sebab ada announcement. Lepas bawa pergi dewan tu memang time tu saya dah tak dapat nak bernafas langsung. Tambahnya, pencemaran kali kedua yang berlaku 2 minggu lalu benar-benar memberi kesan kepada hidupnya. Justru berharap pihak berkuasa segera bertindak untuk menangani situasi berkenaan. Polis menahan 4 lelaki yang disyaki menyimbah cat pada rumah seorang aktivis alam sekitar di Kuala Langat, Selangor berkaitan kumpulan Samseng yang cuba melindungi sindiket sampah import di negara ini. Tanggapan dilakukan hasil serbuan di sebuah rumah di Damansara, Petaling Jaya. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzair Mohamad dalam satu kenyataan berkata, serbuan dilakukan sepasukan polis dari Unit Pencegahan Gangsterism D7 GSJ Bukit Aman menerusi Opsimbah. Keempat-empat suspek yang berusia antara 20 hingga 31 tahun mengaku terlibat secara langsung dalam insiden berkenaan. Turut dirampas sebuah kenderaan yang digunakan semasa kejadian, sebilah pedang samurai, sebuah telefon bimbit yang digunakan untuk merakam kejadian itu dan sepaket dada jenis syabu. Hasil soal siasat, suspek juga mengaku mengenai penglibatan mereka dalam kegiatan kongsi gelap Geng 24 dan menerima upah daripada pihak tertentu. Semakan juga mendapati setiap suspek mempunyai kesalahan lampau dan salah seorang mempunyai 10 rekod lampau. Dianggarkan 14% daripada lebih 10,000 majikan di negara ini yang masih belum mendaftar dan mencarum untuk pekerja mereka di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekeso. Angka itu diperolehi menerusi kempen Ops Kesan 2019 yang dijalankan Pekeso pada bulan Mac lalu. Antara sektor yang paling tinggi dikesan ialah pengangkutan awam, membabitkan taksi dan pemandu e-hailing. Masih ada lagi yang masih belum mendaftar dan mencarum. Kita ambil contoh, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, tak sampai 20% yang hadir mendaftar. Mereka menganggapkan ini satu beban. Tetapi insurans kereta, insurans teksi mereka beli. Jadi mereka lebih sayang teksi daripada sayang diri mereka dan sayang keluarga mereka. Kalau mereka sayang keluarga, sayang diri, belilah. Ataupun mendaftarlah dengan Pekeso. Bayarlah caruman Pekeso. Ini untuk masa depan diri mereka dan keluarga mereka. Selain itu, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman turut menggesa pemandu teksi, kereta sewa dan e-hailing untuk mendaftar dengan skim Pekeso. Gagal berbuat demikian, mereka boleh dikompaun sehingga RM4,000. Pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Pekeso ini, Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran merasmikan pelancaran trailer filem Warkah yang bakal disiarkan di Pawagam pada 15 Ogos depan. Filem arahan Opi Zami ini diadaptasi daripada sebuah kisah benar berdasarkan kiriman sepucuk surat dari seorang remaja kepada Ketua Eksekutif Pekeso itu. Warkah mengisahkan kehidupan seorang remaja yang terpaksa mengharungi pelbagai dugaan hidup namun akhirnya berjaya dalam pelajaran atas bantuan Pekeso.
Penerbangan sulung pesawat tambang murah AirAsia dari Pulau Pinang ke Melaka mampu membantu menambah bilangan ketibaan pelancong bersempena dengan Tahun Melawat Melaka 2019. Ketua Menteri Adli Zahari berkata, melalui penerbangan yang ditawar AirAsia itu, jumlah pelancong domestik dari utara tanah air mampu ditingkatkan ke Melaka ekoran waktu perjalanan yang dapat dipendekkan. Melalui penerbangan pertama, pesawat Airbus 320 ini boleh membawa lebih 180 penumpang sekaligus membuktikan Melaka adalah destinasi tumpuan. Dan saya cukup berbangga kerana AirAsia dapat merealisasikan impian kita untuk menghubungkan Melaka dengan negeri dan juga tempat-tempat selain daripada yang telah kita ada pada hari ini. Dan ini merupakan satu inisiatif yang cukup baik kerana kita tahu bahawa Melaka adalah negeri pelancongan. Dan memanglah perkara paling penting adalah menghubungkan Melaka dengan negeri-negeri lain. Beliau terdahulu menyambut penerbangan pertama pesawat AirAsia Pulau Pinang Melaka di lapangan terbang antarabangsa Melaka Batu Berendam. AirAsia dalam pada itu sedang merancang beberapa lokasi tambahan bagi penerbangannya dari Melaka. Jadi insya-Allah masa depan bulan-bulan yang kita lihat dari saya berpeluang berbincang dengan Yang Berhormat memang encouraging, very promising. Tapi usaha tu mesti tetap ada. Jadi bukan saja belah Melaka je. Kita dekat airline ni pun kita akan promosi continuously Melaka as a destination. Apatah lagi visit Melaka this year. AirAsia kini mempunyai penerbangan 7 kali seminggu dari Melaka ke Pulau Pinang. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan antarabangsa. Kumpulan Taliban mengaku bertanggungjawab melancarkan serangan di tengah bandar Kabul tengah hari waktu tempatan yang mengorbankan 16 nyawa. Sekurang-kurangnya 105 mangsa lain cedera. Penyerang sebelum itu meledakkan sebuah bom berdekatan bangunan Kementerian Pertahanan di pusat bandar sebelum menyerbu masuk sebuah bangunan berdekatan dan menjadikan beberapa kaki tangan sebagai tebusan. Polis mengepung bangunan berkenaan sebelum insiden berbalas tembak tercetus. Difahamkan ketika ini, operasi menggempur suspek masih lagi berjalan. Bandaraya Mumbai, India dilanda banjir berikutan hujan lebat yang berterusan sejak malam kemarin. Keadaan itu mengakibatkan jadual perkhidmatan kereta api dan penerbangan terpaksa ditangguhkan. Ribuan penumpang terkandas dalam kereta api dan kenderaan ketika waktu puncak antara kawasan yang teruk terjejas termasuk Adri, Kurdla dan Bantara. Menurut jurucakap lapangan terbang antarabangsa Mumbai, beberapa jadual penerbangan terpaksa ditangguhkan sehingga sejam setengah. Sementara perkhidmatan kereta api di pinggir bandar lewat sehingga 2 jam kerana landasan dinaiki air. Manakala beberapa lagi jadual perkhidmatan kereta api jarak jauh dibatalkan. Sekumpulan aktivis alam sekitar telah mengeluarkan 40 tan plastik dari lautan Pasifik hasil daripada ekspedisi pembersihan laut selama 25 hari. Operasi pembersihan itu melibatkan penggunaan teknologi canggih seperti satelit dan drone dengan memfokuskan perairan Hawaii sehingga California. Kumpulan berkenaan merancang untuk melanjutkan ekspedisi pembersihan sehingga 3 bulan dalam misi mereka yang seterusnya. Antara yang ditemui dalam longgokan plastik itu termasuk botol pencuci, perabot plastik dan mainan kanak-kanak selain jaring nelayan seberat antara 5 hingga 8 tan. Dianggarkan 1.15 juta hingga 2.41 juta tan plastik dibuang ke dalam laut setiap tahun. Kerajaan New Zealand secara rasmi mengharamkan sepenuhnya penggunaan beg plastik pakai buang. Pengharaman itu berkuat kuasa bermula semalam. Perniagaan yang dikesan masih membekalkan beg plastik kepada pelanggan akan dikenakan hukuman berat termasuk denda sehingga $100,000. Terdahulu, undang-undang berkenaan diumumkan pada Ogos tahun lalu. Langkah itu disambut baik kebanyakan pasaraya utama New Zealand yang sudah pun melaksanakan amalan itu secara sukarela meskipun belum dikuat kuasa sepenuhnya. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Kita beralih ke laporan sukan. Sehari selepas pemilihan kepimpinan baru Kesatuan Olahraga Malaysia KOM, sukan itu dikejutkan dengan berita pengunduran Zainal Abbas yang mengumumkan peletakan jawatan selaku Ketua Jurulatih Olahraga Kebangsaan. Keputusan itu dibuat bagi membolehkan dirinya memberi sepenuh tumpuan selaku pengarah bahagian sukan, kokurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan KPM. Menerusi surat rasmi kepada Kesatuan Olahraga Malaysia KOM yang diedarkan kepada media semalam, Zainal Abbas mengumumkan peletakan jawatan selaku Ketua Jurulatih Kebangsaan berkuat kuasa 1 Julai 2019. Ianya bertujuan menumpukan sepenuh perhatian dan komitmen di Kementerian Pendidikan KPM sebagai pengarah bahagian sukan, kurikulum dan kesenian. Zainal dalam suratnya menjelaskan sepanjang lebih 3 tahun menjawat jawatan Ketua Jurulatih Kebangsaan, pencapaian atlet olahraga kebangsaan amat membanggakan selepas berjaya memperbarui rekod kebangsaan sebanyak 37 kali membabitkan 17 acara. Kebangkitan prestasi turut disaksikan apabila 3 rekod sukan C berjaya diperbarui dan 1 disamai oleh 4 orang atlet di Tamasya Sukan C lalu sekaligus mengembalikan maruah olahraga di Persada Asia Tenggara. Mengucapkan selamat maju jaya kepada kepimpinan Presiden baru, Zainal juga sedia membantu di masa hadapan memandangkan masih berkhidmat bersama Badan Indo Olahraga Dunia World Athletics sebagai pensyarah kejurulatihan. Peninju profesional negara Muhammad Farhan Harun mencipta sejarah menjadi peninju pertama Malaysia yang memenangi gelaran juara tinju kejuaraan WBA Asia apabila berjaya menewaskan penyandang tali pinggang cruiserweight kejuaraan Majlis Tinju Dunia WBC Asia Alexander Berjawa di Pattaya, Thailand baru-baru ini sekaligus memegang rekod 10 kemenangan tanpa kalah. Muhammad Farhan Harun pulang ke tanah air semalam sehari selepas menumbangkan lawan kategori cruiserweight-nya di Pattaya, Thailand. Peninju gelaran Johor ini mengakui kejayaan menewaskan Alexander Berjawa pada pertarungan itu merupakan perkara yang membanggakan sepanjang karier profesionalnya. Farhan tidak mengambil masa lama untuk menewaskan pihak lawan apabila juri terpaksa menghentikan pertarungan pada pusingan ketiga kerana Berjawa sudah tidak mampu menahan serangan agresif dari Farhan. Bagaimanapun tetap menjadi kerisauan buatnya memandangkan dia belum pernah bertarung dalam satu pusingan penuh. First 2 round tu saya memang dominate, saya control the game. Cuma bila on the third round tu saya cuba untuk perlahankan rentak, momentum, rhythm tu. Tapi bila opponent ni dia agak agresif, dia banyak masuk. Jadi saya rasa kalau saya tak tumbuk, dia akan tumbuk saya. It's either you do or die lah. Pencapaian pasukan lelaki hoki memperbaiki ranking untuk menduduki tangga ke-12 dunia sememangnya satu berita menggembirakan arena hoki tempatan. Justru Jurulatih Negara Roland Olmans menyifatkan berita itu sebagai suntikan motivasi tambahan kem kebangsaan yang sedang mempersiapkan diri untuk perlawanan penentuan kelayakan Sukan Olimpik Tokyo di jadual Oktober nanti. Kejayaan meraih tempat kedua pada kempen kejohanan hoki siri final lelaki pada bulan Mei lalu berjaya melonjakkan ranking skuad kebangsaan. Pengumuman itu dibuat Persekutuan Hoki Antarabangsa FIH semalam yang menyaksikan ranking Malaysia melonjak satu anak tangga ke kedudukan 12 dunia dengan 1,173 mata. Menurut Ketua Jurulatih Pasukan Hoki Lelaki Negara Roland Olmans, dia akui gembira dengan peningkatan ranking namun berharap ia menjadi pembakar semangat buat pasukan menjelang kelayakan Sukan Olimpik Tokyo nanti. Terdahulu pasukan Despidi Tigers turun ke kedudukan 13 dunia selepas kegagalan mereka pada pentas Piala Dunia 2018 di Bhubaneswar, India. I'm still feeling a bit pity that we are not a little higher, because if we would have won the finals against Canada, then we should have been more up even. But it's always good to move forwards. That is encouraging for the players, and I'm sure after all the continental championships we will move up again. Skuad negara kini giat membuat persiapan ke kelayakan Sukan Olimpik Tokyo dengan mengadakan beberapa perlawanan persahabatan di Eropah, Korea Selatan dan Jepun. Malaysia yang kini berada dalam balang ketiga bagi aksi playoff kelayakan Olimpik Tokyo bakal bertemu negara yang berada dalam balang kedua. Sekian buat waktu ini. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Bulletin TV3. Saya Adin Hussein, salam hormat dan Assalamualaikum.